أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عيني. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kekuatan kepada kita dan izinnya sama-sama dapat kita berada di dalam suatu majlis ilmu. Dan seperti mana yang kita tahulah, majlis ilmu ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang banyak melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kesungguhan yang kita tunjukkan ini, ia menjadi bukti yang besar untuk kita layak mendapat ganjaran yang telah ditawarkan oleh Allah, seperti mana yang telah dikurniakan oleh Allah kepada hamba-hamba yang terpilih sebelum ini, insya-Allah. InsyaAllah pada tengah hari ini kita sambung balik kita hadis. Kita last hari itu hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang menceritakan hakikat kematian seseorang dan penerimaan kubur terhadap orang yang baik. Cuma hadis itu tak sempat nak habis, hanya sekadar orang yang baik je. Jadi hak belakang tu Nabi cerita pasal orang jahat. Orang jahat tak ceritalah, kita cerita hak baik lah, geng-geng kita. Jadi pada tengah hari ini masuk pada hadis yang seterusnya. Hadis yang seterusnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kubira al-maitu atahu malakani aswadani azraqani yuqalu li ahadihima al-munkaru wa lil akhir an-nakir. Fayuq'idanihi ba'da i'adati ruhihi fi jasadihi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila si mati dikuburkan, datanglah kepadanya dua malaikat yang hitam legam lagi biru matanya. Salah satu di antaranya disebut dengan nama Munkar dan yang satu lagi disebut dengan nama Nakir. Lalu keduanya mendudukkan si mati itu dan setelah dikembalikan ruhnya ke dalam jasadnya. Hadis ini panjang juga. Jadi kita baca 2-3 baris, kemudian kita hurai. Baca 2-3 baris, kita hurai. Baik. Yang pertamanya, hadis ini diambil daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah kuliah yang sebelum ni kita pernah bercerita tentang keislaman dia, kedudukan dia, dan dia di kalangan ashabus sufah, hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sedikit sebanyak tentang sejarah kehebatan diri dia. Cuma dari sudut yang lain, untuk kita lebih kenal sosok tubuh yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni, di sana ada satu riwayat mengenai kisah tentang Abu Hurairah dengan ibu dia. Dan kisah ni kalau kita kongsi, bolehlah kita mengambil pengajaran tentang rasa besarnya, tentang nikmat iman dan Islam yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ni. Disebut dalam satu riwayat, kata Abu Hurairah, kuntu ud'u ummi ilal Islam wa hiya musyrikah. Kata dia, tak kala aku memeluk Islam, datang daripada jauh cari Nabi, peluk Islam. Abu Hurairah ni nama sebenar dia adalah Abdul Rahman bin Sakhar. Seperti mana kita tahu, gelaran itu diberi oleh Nabi SAW. Jadi dia ni datang daripada jauh cari Nabi, peluk Islam dan berada dalam keadaan Islam. Abu Hurairah cerita, aku duduk dalam Islam ni, ummi wahiyya musyrikah, ibu aku ni dalam keadaan musyrik lagi. Ibu aku tak peluk Islam. Aku dah ikut Nabi dah, ibu aku dalam keadaan musyrik. Tiap kali aku jumpa ibu aku, tiap kali itulah aku menyeru perkataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, supaya ibu aku ni juga peluk Islam.
Tapi tiap kali seru dan tiap kali ajak untuk peluk Islam, Abu Hurairah kata tiap kali itulah ibu aku menolaknya, tak nak. Nak kekal berada di atas agama yang asal. Tibalah satu hari, Abu Hurairah kata, aku seru lagi, aku jumpa lagi, aku seru lagi ibu aku. Tetapi hari ni lain macam keadaan ibu aku ni. Bukan hanya sekadar tak nak, bahkan hari ni jadi marah. Dan marah dia tu sehingga mencerca Nabi SAW, yang mungkin dia merasakan anak dia ni terpengaruh dengan Nabi, duk ajak dia ni hari-hari peluk Islam ni. Jadi hari ni lain macam, bukan hanya sekadar tak nak, bahkan timbul kemarahan itu sehingga membawa kepada cerca Nabi SAW. Bila mana Abu Hurairah dengar keadaan dan tengok keadaan ibu dia macam tu, sehingga cerca Nabi, Abu Hurairah kata, sedihnya aku tak tahulah. Sedih tu bukan kerana ibu dia menolak tentang keislaman ataupun seruan la ilaha illallah itu, tidak. Kerana itu adalah hari-hari dah, tiap-tiap kali jumpa tolak, tak sedih. Tapi sedih itu sehingga marah dia ni mencerca Nabi, sehingga Abu Hurairah kata tak boleh nak buat apa aku ni. Fa'ataitu, aku membelakangi rumah aku, kemudian aku pergi lagi ke rumah Nabi SAW dan berjumpa dengan Nabi. Dan aku bercerita pada Nabi, ya Rasulullah, aku ni tiap-tiap hari jumpa ibu aku seru dia supaya peluk Islam, dia tak nak. Begitulah sampai tiba hari ni, aku jumpa lagi, aku seru lagi, tapi tak nak dia hari ni sehingga marah. Dan marah dia tu sehingga mencerca diri Tuhan, ya Rasulullah. Habis ikhtiar dah, kata Abu Hurairah, nak buat macam mana dah, wahai Rasulullah, tolonglah angkat tangan supaya Allah Ta'ala berikan hidayah kepada ibu Abu Hurairah. Dia minta Nabi supaya doa pada ibu dia. Dan dalam riwayat tu, Nabi angkat tangan, Nabi berdoa, Allahumma hdi abduka, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah hidayah kepada ibu hamba-Mu ini. Makna hamba-Mu ini Nabi tuju pada Abu Hurairah lah. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah hidayah kepada ibu Abu Hurairah. Abu Hurairah kata, bila Nabi doa, aku tengok dan aku dengar sukanya aku ni kerana Nabi doa, sehingga fa'atai itu tak bercakap apa-apa depan Rasulullah, sampai aku palingkan tubuh aku balik pula ke rumah. Bila balik ke rumah, nak tengok keadaan ibu aku tu setelah didoai oleh Rasulullah SAW, sampai di hadapan rumah, tiba-tiba tengok pintu rumah aku ni tertutup, dan aku dapati pintu itu kunci daripada dalam. Dan aku merasakan ibu aku ni marah sungguh pada aku sehingga tak bagi masuk rumah sampai kunci ni. Dan aku dapati juga ketika mana aku berdiri di hadapan pintu itu, ibu aku ni seolah dia mendengar ada orang. Dan aku merasakan ibu aku dalam keadaan marah. Aku tunggu depan pintu tu, tak dibuka pintu tu. Sampai dah satu masa aku duduk berdiri, tiba-tiba aku dengar jatuhan air, seperti mana orang sedang mandi. Dan aku merasakan ibu aku ni kunci pintu ni bukan marah sangat pada aku kot, kerana mungkin dia nak mandi kot. Jadi kunci pintu. Aku pun tak putus asa lah, aku tunggu di hadapan pintu tu, sehingga sampai satu masa pintu itu dibuka. Bila pintu itu dibuka, ibu aku ni dia macam jenguk keluar. Tiba-tiba aku tengok ibu aku dalam keadaan khimar. Khimar ni satu pemakaian yang menutupi kepala sehingga ke tubuh. Design tudung lebih kurang kain semayam gitu lah kot. Mana tutup kepala tu sehingga melabuhi tubuh. Aku tengok ibu aku dalam keadaan macam tu. Rasa pelik dah Abu Hurairah. Kemudian aku melihat ibu aku mengangkat tangan dan mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abu Hurairah kata, sukanya aku ni tak bercakap apa-apa pun, buka-buka pintu, tengok dalam keadaan bertudung begitu, kemudian mengungkap kalimah la ilaha illallah. Sukanya aku sehingga tak bercakap apa-apa di hadapan ibu aku, melainkan aku pusing pula tubuh aku, berlari pula pergi ke rumah Nabi nak bercerita pada Nabi. Sehingga aku jumpa Nabi, yang kata, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memakbulkan doa Rasulullah. Ibu Abu Hurairah telah mengungkapkan dua kalimah syahadah. Dua kalimah syahadah, dan aku menyaksikan dalam hal itu, kata Abu Hurairah. Bila dia sebut pada Nabi berita tu dalam keadaan suka dan gembira dia, maka Nabi kata, fahamidallah, ucaplah alhamdulillah.
Jangan duk hore tak tahu apa. Fahamidallah, ucap dulu alhamdulillah dulu, lepas tu nak hore lah. Itu yang diajar kepada kita lah. Setiap kali dapat berita gembira apa semua, syukur dulu pada Allah Ta'ala. Lepas tu nak hore ke, nak belanja orang ke, nak apa tu, buat didahului dengan alhamdulillah. Nabi kata fahamidallah, aku doa kepada ibu kamu, Allah Ta'ala makbulkan doa ini dan kurniakan hidayah kepada ibu kamu. Ucaplah alhamdulillah. Dan Nabi ucap alhamdulillah. Kerana apa Nabi kata begitu? Kerana bukan kesemua kehendak dan permintaan Nabi itu dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Tak semua. Dalam bab hidayah ni, usaha Nabi nak mengislamkan Abu Talib, kesemua kita tahu kisah ni, dan masyhur dalam Rahim Maktum sendiri apa semua pun, usaha Nabi nak mengislamkan Abu Talib, pak saudara yang dia sayangi, lebih daripada berdoa lagi. Kehendak Nabi. Tapi Allah Ta'ala tak bagi. Jadi kalau ibu kamu ni aku doa sekali, Allah Ta'ala makbul doa aku, fahamidallah, ucaplah alhamdulillah. Kita tahu kisah Abu Talib, Nabi ni kehendak nak Islamkan dia ni, sehingga dekat-dekat nak mati pun Nabi pergi ajar mengucap. Disebut dalam Rahim Maktum tu, Nabi kata, Qul ya ammi, ucaplah wahai pakcikku, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nak suruh mengungkapkan dua kalimah ni je, tak sempat nak buat apa-apa pun tak apalah. Aku sendiri yang akan membela kamu di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak suruh ni je, ambil dari sini je. Besar kalimah ni. Dan kalau kita lihat pada sejarah, sirah sendiri pun, dia milik Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak kurnia kepada sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Allah Ta'ala tak bagi pada siapa yang dia tidak kehendaki. Kalau lihat pada sirah, patut-patut Abu Talib ni budi hidayah dalam hidup ni, mengenalkan jasa dia dalam membela Nabi daripada kecil, dan menjadi benteng kepada Nabi di saat Nabi ditindas oleh pembesar-pembesar Quraisy. Kalau nak cerita panjang lah, banyaklah jasa Abu Talib ni. Sehingga hari tua Abu Talib tetap membela Nabi SAW. Disebut dalam Rahim Maktum tu, waktu pembesar Quraisy tak boleh nak buat apa dah, hadap Nabi lawan ni, kalah lawan, boikot Bani Hashim terpaksa dibatalkan, boikot apa semua. Akhir sekali, sehingga pembesar Quraisy tak boleh nak buat apa, mereka bermesyuarat, mereka kata kita kena pergi jumpa dengan Abu Talib, supaya Abu Talib pujuk Muhammad dalam hal kita ni. Muhammad dia bawa agama dia, kita bawa agama kita. Muhammad jangan ganggu kita, kita jangan ganggu Muhammad. Suruh Abu Talib selutak dengan Muhammad ni, bagi tahu gitu. Pembesar Quraisy mari menghadap Abu Talib. Abu Talib kata tak apalah, nanti aku bagi tahu kepada Muhammad, jangan jangan kacau dia, dia jangan kacau. Sama-sama buat. Maksudnya Muhammad jangan tuduh kita ni buat bid'ah, kita tahu kita pun tak kata Muhammad ni buat bid'ah. Sama-sama tak kacau. Minta begitu. Abu Talib pergi berunding. Nabi kata tak boleh. Selagi mana tak terima kalimah ni, aku tetap menyeru perkataan ni. Bila Nabi kata begitu, Abu Talib tetap menyokong Nabi SAW. Dia bagi tahu pada pembesar Quraisy, Muhammad tak nak, tetap membela. Hari tua dia, sebelum mati dia, sampai tahap tu, patut-patut dengan jasa besar dia ni, Allah Ta'ala kurniakan hidayah. Tapi Allah Ta'ala tak bagi. Abu Sufyan, kalau kita baca sirah, tercetusnya peperangan awal yang melibatkan peperangan yang besar, kebanyakan peperangan ini tercetusnya kerana Abu Sufyan. Bukan lawan Nabi sikit-sikit, tapi di akhir hayat dia Allah Ta'ala kurnia hidayah. Kalau nak kira terbalik habis. Dan kita waktu melalui kisah-kisah seperti ni lah, biar kita rasa kita ni besar. Kerana kita, Allah Ta'ala takdir lahir-lahirnya kita ni tanpa susah payah untuk nak dapat iman dan Islam. Allah Ta'ala takdir lahirnya kita keluar daripada, berada atas dunia ni, ayah kita Islam, mak kita Islam dah. Dan kita tak pernah minta. Allah Ta'ala takdir itu begitu dalam hidup. Biar kita rasa besar benda ni. Kemudian bila besar rasa benda ni tentang tauhid ni, mengesakan Allah, dan kita menghiasilah perkataan tauhid dalam diri kita ni dengan mentaati segala perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebahagian orang Allah Ta'ala tak bagi, walaupun berjuang dalam hidup macam-macam. Kalau nak rujuk pada kisah orang yang membatalkan boikot Bani Hashim,
Kerana pada asalnya kes dibuat itu kerana nak beri penyiasatan terhadap Nabi SAW sehingga mereka boikot Bani Hashim. Orang yang terlibat dalam membatalkan perjanjian boikot Bani Hashim ini, kesemua mereka ini tak Islam dalam hayat dia. Kalau nak kira jasa mereka besar tolong Nabi, tapi Allah Ta'ala tak bagi. Kita kalau duk fikir mari keturunan Nabi pun tidak. Mungkin ada lah orang yang Said, mungkin Saripah apa semua tu kalau titih, mungkin ada lah. Tapi nak kata keturunan Nabi pun tidak, berjasa pun tidak. Tapi lahir-lahir Allah Ta'ala pilih jadi Islam tu. Besar. Dan kalau nak bahas tentang kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di sana ada hadis yang Abu Hurairah menyebut orang yang mendapat kalimah ni dalam keadaan dia balik kepada Allah, tidak rosak kalimah syahadah dia, tidak mengandungi unsur syirik di dalam diri dia, muka dia diharamkan oleh Allah daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Soal hari perbicaraan nak diadili oleh Allah Taala itu hak Allah. Tapi hakikat orang balik dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimah ni nikmat Islam dan iman. Hakikat Nabi sebut, sehingga Sayyidina Umar kata, mu jangan duk sebar sangat hadis ni, bimbang takut orang malas buat amal ibadat, duk pegang dengan la ilaha illallah tu je. Tapi itu hakikat tentang besarnya kalimah ni. Kita tengok ahli sukan, orang kaya dunia, saat berlaku bencana, saat berlaku apa-apa musibah pada sesebuah negara, kadang-kadang orang yang kaya dalam dunia ni dia beri kebajikan dan beri derma terbesar, hak juta-juta lah. Yang lelong apa nama ni, sarung tangan Michael Jackson tu berapa juta untuk disalurkan pada bencana ni. Cristiano Ronaldo ni lelong barang dia, siapa orang beli berjuta-juta, ratus juta kerana nak derma pada tempat ni. Kerana asas tidak ada dua kalimah ni tak diterima oleh Allah Ta'ala. Satu bidang pun tak dikira sebagai pahala di sisi Allah. Mungkin derma itu tak apalah, dari sudut peri kemanusiaan tu kita kata adalah baik. Tapi nak dikira di sisi Allah, kerana dia tidak ada kalimah ni, maka tak dikira. Kita yang ada kalimah ni bagi RM1 je, tetap tersimpan dan dikira oleh Allah Ta'ala sebagai derma dan sebagai sedekah yang mendapat pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala. Kerana dua kalimah ni. Sebab tu Nabi kata, dalam hidup aku ni Allah Ta'ala tak bagi orang yang aku sayang untuk beri hidayah, tapi ibu kamu sekali aku doa, kata Nabi, Allah Ta'ala kurniakan hidayah. Maka fahamilah Allah. Dan tentang kematian Abu Talib ni, kesedihan yang berlaku pada hidup baginda ni bukan hanya setakat waktu mati tu je. Dia heret sehingga keseluruhan hidup Nabi SAW. Panjang. Nabi mengenal, Nabi sedih. Sampai mati Abu Talib tidak memeluk Islam, Nabi kata akan aku beristighfar dan memohon keampunan di atas pak saudaraku ni, selagi mana Allah Ta'ala tidak menurun ayat untuk melarang dalam hal tu. Tadi katakan Nabi mohon keampunan, sehingga Allah Ta'ala turun ayat mengatakan tak boleh untuk memohon kesejahteraan dan memohon keampunan ke atas orang-orang musyrik. Turun ayat ni, Nabi berhenti. Maka Allah Ta'ala kata, innallaha la yahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sungguhnya kamu tak boleh beri hidayat kepada sesiapa yang kamu kehendaki, akan tetapi Allah lah yang memberi hidayat kepada sesiapa yang dia kehendaki. Dan Nabi mengenal dalam hal itu, sehingga hujung hidup Nabi SAW. Antara saya boleh bercakap begitu sebab di sana ada satu kisah. Kalau kita baca hari pembukaan kota Mekah, Abu Bakar As-Siddiq bawa ayah dia. Ayah Abu Bakar As-Siddiq ni nama Abu Quhafah. Abu Quhafah ni hari dia nak Islam, dia keseluruhan keluarga Abu Bakar As-Siddiq memeluk Islam. Cuma orang yang paling lewat memeluk Islam tu ayah dia, iaitu Abu Quhafah. Dia datang kepada Nabi, dia nak berbai'ah dan peluk Islam hari pembukaan kota Mekah. Abu Talib mati tahun ke-10 kenabian. Mari siapalah Nabi berhijrah apa semua, mendirikan negara Islam di Madinah apa semua, balik ke Mekah. Berlaku hari pembukaan kota Mekah, Nabi tetap mengenal tentang kematian Abu Talib. Sebab kata Abu Bakar, waktu hari ayah aku peluk Islam, hari pembukaan kota Mekah, selepas pembukaan kota Mekah tu,
waktu Nabi ayah aku ni berbai'ah dengan Nabi SAW, peluk Islam, jabat tangan begitu, berbai'ah, janji taat setia mengikuti perjuangan Nabi. Suka aku, kata Abu Bakar, selamat ayahku daripada neraka. Tapi dalam keadaan gembira, suka tu menyaksikan ayahku ni peluk Islam, berbai'ah di sisi Nabi, tiba-tiba aku tengok raut wajah baginda ni dalam keadaan yang kelam, macam Nabi mengenal sesuatu perkara yang sedih dalam hidup dia. Lalu Abu Bakar, orang yang sangat memahami Nabi, mungkinlah Nabi merasakan sahabat-sahabat yang sekeliling dengan Nabi ni semua Allah Ta'ala bagi hidayah orang yang dia sayang. Mana orang yang sahabat-sahabat dia sayang dalam keluarga ni, semua Allah Ta'ala bagi hidayah. Tapi orang yang aku sayang dalam hidup ni, iaitu Abu Talib, Allah Ta'ala tak bagi hidayah. Mungkin Nabi mengenal dalam hal tu, sehingga Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, jika ditakdirkan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menakdirkan tangan yang berbai'ah dengan tangan kamu pada hari ini, iaitu tangan Abu Quhafah, ayah dia, kalau tangan ini merupakan tangan Abu Talib, wahai Rasulullah, lebihlah aku suka, wahai Rasulullah, jika nak dibandingkan dengan tangan aku pada hari, tangan ayah aku pada hari ini yang berbai'ah di sisi kamu. Maksud Abu Bakar, kalau Allah Ta'ala tukar dan takdirkan cerita dalam hidup kita ni, pok saudara yang kamu sayang ni peluk Islam, ayah aku tak peluk Islam, tak apalah wahai Rasulullah, kata Abu Bakar, yang penting kamu gembira, aku tak gembira pun tak apa. Ini manifestasi kecintaan Abu Bakar terhadap Nabi SAW lah di dalam kisah ni. Tapi apa yang kita boleh ambil dari sudut yang lain, nak cerita waktu tu Nabi masih mengenang lagi tentang kesedihan pada kematian Abu Talib kerana tak diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Ada ramai orang bertanya, ada riwayat mengatakan, oleh kerana Abu Talib ni banyak tolong, apa yang dia dapat di hari akhirat kelak, dan apa yang dia dapat pertolongan. Di sana ada riwayat Nabi kata, kerana banyak dia tolong dalam hidup aku ni, tapi tak mengungkapkan kalimah la ilaha illallah, Abu Talib tetap ke neraka Allah. Tapi dia di antara orang yang paling diringankan oleh Allah Ta'ala tentang azab neraka itu. Dan ada kata, riwayat kata, Abu Talib ni dia masuk neraka ni hanya sekadar buku lali je, dia tak masuk penuh. Merujuk sekadar buku lali lah, mudah-mudah betih lah, setakat tu je. Macam kita duduk mengaruh air tu, kalau banjir tu kira mengaruh air setakat betih begitu je, tak apuh kepala. Tapi di sana ada hadis yang Nabi kata tentang panasnya api neraka ni, sehingga diletak di tapak kaki mendidih otak. Seksa juga lah, walaupun rengar-rengar pun seksa juga. Jadi oleh kerana perkara-perkara yang sedemikian, biar kita rasa besar tentang nikmat yang kita dapat, ya Allah Ta'ala kurniakan kepada kita mengenai tentang iman dan Islam. Sebab tu Nabi kata, fahamidallah, ucaplah alhamdulillah. Maka Abu Hurairah ucap, Nabi sendiri pun ucap. Kemudian Abu Hurairah kata, aku nak balik wahai Rasulullah, nak berjumpa dengan ibu aku. Cuma sebelum balik itu, boleh tak wahai Rasulullah nak minta doa sekali lagi? Nabi kata, nak doa apa pun tak minta. Bahasa kita macam tu lah. Abu Hurairah kata, doalah wahai Rasulullah, jadikanlah aku ini, Abu Hurairah, dan ibu aku adalah orang yang disayangi oleh kaum muslimin. Dan Nabi angkat tangan, Nabi kata, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah hamba-Mu ini, iaitu Abu Hurairah, dan ibunya adalah orang yang dikasihi oleh kaum muslimin. Dan ternyata Allah jadikan kehidupan Abu Hurairah untuk disayangi oleh kaum muslimin, yang disanjung oleh kaum muslimin. Allah naikkan darjat dia, dikurniakan dalam hidup dia ingatan yang sangat ajaib, sehingga dia dapat meriwayatkan hadis dengan begitu banyak, sampai 5,000 lebih hadis. Kalau kita rujukan kita dalam Islam, Al-Quran dan Sunnah, bila kita lihat pada kitab-kitab hadis, kita baca hadis, buka kitab hadis, tak lekallah nama Abu Hurairah, an Abu Hurairah, an Abu Hurairah, an Abu Hurairah, selang-seli an Musalamah, Aisyah, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Musa Asy'ari, belek pula depan hadis daripada Abu Hurairah, hadis daripada Abu Hurairah, Abu Hurairah, Abu Hurairah. 5,000 lebih hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allah Ta'ala
perkenankan doa Nabi untuk dia dikasihi oleh kaum muslimin, maka setiap kali nak membaca hadis-hadis baginda didahului dengan nama dia, iaitu Abu Hurairah. Kerana dia yang meriwayatkan dalam hal itu. Allah Ta'ala jadi dalam hidup dia begitu. Eh, 5,000 hadis ni, main ribu-ribu ni bukan senang. Kalau tak dikurniakan ingatan yang sangat ajaib. Yalah, orang Arab ni walaupun ada kelebihan di situ, orang Arab ni ingatan dia ni kuat. Dia tak sama macam kita ni. Kita mudah lupa. Kita ni kalau kata buat barisan 5 orang, lepas tu suruh orang depan ni buat satu ayat yang melibatkan 10 perkataan ke 8 perkataan, bagi tahu kepada orang yang kedua. Orang kedua ambil daripada orang pertama, bagi tahu pada orang ketiga. Siapa orang keempat, hilang perkataan. Mungkin. Ataupun tambah perkataan. Sahabat meriwayatkan hadis daripada Nabi ni, sampai kalau ni sampai kod satu-satu perkataan. Apa yang keluar daripada mulut baginda begitu, begitulah. Walaupun ada sebahagian riwayat ni kata ni, riwayat ni kata macam ni, mungkin berlainan sedikit, tapi mereka kod satu-satu. Waktu Nabi bersabda tu mereka ingat perkataan satu-satu tu. Dan kalau terlupa apa semua, mungkin ditanya kepada orang lain, nak rujuk pada kitab tak dibukukan lagi. Semua duduk dalam kepala para sahabat. Kalau tak ada ingatan yang sangat ajaib, memang tak boleh nak ingat. Kita orang mengaji ni pun nak baca hadis pun nak tengok kitab. Tu ustaz akhir zaman lah. Tok guru dulu dia pondok terbakar ke, tenggelam banjir ke, dia boleh tulis balik kitab sebab ilmu dalam dada. Kita hari ni duduk kat kitab. Cuba try bergurau sekali dengan ustaz. Dia mari letak kitab, ambil sorok kitab dia. Lepas solat Zuhur tu bagi balik lah. Tak boleh nak mengajar, tak ada kitab. Nak mengajar. Lepas tu lepas Zuhur, sembahyang Zuhur tu ambil kitab ni. Ini ustaz, kitab ustaz cari tadi. Saya saja je bergurau tengok. Rupa ustaz tak nak mengajar, tak ada kitab. Saya lah, orang lain tu mungkin boleh. Itulah sedikit sebanyak tentang perihal Abu Hurairah dari sudut yang lain. Kita dengar cerita-cerita seperti ini kepada generasi awal yang membela Nabi SAW. Mudah-mudahan timbullah rasa kasih kita, cinta kita kepada mereka ni. Dengan kasih dan cinta kita kepada mereka, kita mengharapkan di hari akhirat kelak dapatlah sikit sebanyak syafaat daripada mereka ni. Orang yang soleh, orang yang hebat, yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala syurga, iaitu generasi awal para sahabat Nabi SAW. Sebab kita bukan hanya sekadar Nabi minta supaya kasih kepada baginda, bahkan kita juga diajar supaya kasih kepada orang yang Nabi kasih. Orang yang Nabi kasih selain daripada ahli bait, seperti mana isteri-isteri baginda, antara yang Nabi kasih ialah sahabat Nabi SAW. Sebab tu di sana Nabi bersabda, Nabi kata, la tasubbu ashabi, jangan kamu cerca sahabat-sahabatku. Nabi larang. Sebab perjuangan dia ni besar, pengorbanan mereka ni besar. Antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di zaman Sayyidina Ali, Abu Hurairah nak lantik, itu Sayyidina Ali nak lantik Abu Hurairah menjadi gubernur di Madinah. Hebat dia. Mari zaman Muawiyah, tapi Abu Hurairah tak naklah jawatan tu. Muawiyah bin Abi Sufyan zaman memerintah, Muawiyah juga nak lantik Abu Hurairah menjadi gubernur di Madinah. Kita kena faham nampak besar dalam hal tu. Sebab Madinah ni bumi Nabi. Tokoh yang besar pernah memerintah di situ. Tiba-tiba naik di zaman Ali, naik di zaman Muawiyah, kepercayaan itu diberi kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bukan hanya sekadar dari sudut ilmu saja, bahkan penampilan, watak dia, ada sahabat-sahabat yang lain beri kepercayaan untuk dilantik menjadi gubernur di Madinah. Besar bumi Nabi. Baik, kata dia, Nabi SAW bersabda,
apabila si mati dikuburkan, akan datanglah kepadanya dua malaikat yang hitam legam. Akan datangnya Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir. Sifat Munkar dan Nakir ni dalam hadis ni kata batang tubuh dia ni hitam. Tak cukup dengan hitam, legam pula. Macam mana wallahu a'lam. Nak kata hitam saja tu biasalah. Legam ni holah. Kemudian kebiruan mata dia. Ini makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang akan menyoal kita dalam kubur suatu hari nanti. Nabi sebut pada hadis ni berupa hitam legam, biru mata dia. Ini dalam riwayat hadis yang kita baca. Riwayat Ibnu Majah mengatakan mata Munkar dan Nakir ni dia seumpama seperti mana cecair tembaga. Logam, timah ke apa semua, emas ke apa semua, perak, kalau kita cairkan dengan api yang kuat tu, maka dia akan jadi macam mendidih begitu. Dan kemerahan mata itu ke arah kebiruan. Maksudnya tahap kepanasan dia tu kuat lah. Sebab kalau api ni, sifat api ni yang kita duk gas, yang kita duk masak-masak tu, dia kuning, merah-merah begitu je. Tapi kalau pergi ke api welding yang boleh tembus besi apa semua, dia akan jadi biru. Dan biru tu kemuncak panas api tu lah. Jadi begitu mata Munkar dan Nakir ni. Nak mari soal kita. Dia ni walaupun biru begitu, merah begitu, dia tak rabun, dia tak pakai spek. Pakai duk tengok begitu, kita tengok pun rasa takut. Itu dalam riwayat Ibnu Majah. Al-Qurtubi menyebut di saat kedatangan Munkar dan Nakir ke dalam kubur ni, dia bawa besi, tiang besi. Kemudian rambut dia ni panjang sehingga mengheret ke tanah. Bayangkan, mari makhluk ni kita duduk sorang-sorang dalam kubur. Kalau tak ada peneman. Jadi kalau banyak amalan kita mengaji, kuliah, ada waktu baca Quran, sebelum tidur baca surah Al-Mulk. Ni peneman kita belakang ni. Kalau kita duduk sorang-sorang dalam kubur, Quran teman kita, surah Al-Mulk teman kita, kita duduk belajar apa semua ni teman kita, tahanlah sikit. Kalau dulu zaman Muqaddam, mengaji Muqaddam, kalau duduk kat kampung apa semua, kalau balik sorang-sorang tu takut. Tapi kalau ada geng-geng hak teman kita ni, kadang-kadang dia tanya, hantu mana hantu? Dia akan jadi berani lah. Sebab teman kita ada 2-3 orang. Kadang-kadang dia pula tanya hantu kat mana. Kita dah kubur sorang-sorang, mari makhluk yang seperti ni dah akan menyoal kita. Kalau ada teman tu mungkin lain sikit lah, kita nak berujar. Ada kawan. Rambut tu mengheret ke tanah. Ini sifat-sifat yang disebutlah oleh sebahagian kitab dan sebahagian riwayat-riwayat hadis yang lain. Kuku dia ni panjang ni sehingga boleh mencukir tanah. Macam mana Allah. Itu Al-Qurtubi menyebut. Di dalam Tirmizi menyebut Munkar dan Nakir ni, dia suara dia ni menggelegar. Dia tanya orang tu, suara dia ni kuat dan menggelegar suara dia. Sifat dia begitulah. Dia tak ada waktu nampak muka orang ni baik, maka dia tanya dalam keadaan lembut. Nampak muka orang ni tak baik, dia tanya dalam keadaan backing dan garang. Tak, garang, keadaan gitu je. Baik tak baik, beriman tak beriman, begitulah keadaan dia menyoal orang. Kerana itu dinamakan Munkar dan Nakir. Satu makhluk yang mengekari. Tak ada hari boleh kauting, tak ada. Orang beriman dia tanya begitu, tak beriman pun tanya begitu juga. Suara dia ni menggelegar. Macam kita orang pun ada juga orang yang suara dia ni kuat. Kadang-kadang kita tengok dia sembah dan berseloroh dengan geng-geng dia, kita tengok pada jauh macam geng-geng dia kena marah kat dia, tapi dia sembah je. Kadang-kadang dia kata benda ni kita kena bisik, nanti kalau cakap orang lain dengar, dia pun bisik dah, semua orang dengar, dia rasa dia bisik lah. Dia jenis orang suara kuat, dia ada gitu. Ini makhluk ni suara dia menggegar, yang menyeramkan. Rupa dia ni menyeramkan. Dan Tirmizi juga menyebut gigi Munkar dan Nakir ni laksana seperti mana benteng, dan satu-satu batang taring itu diupamakan seperti mana tanduk lembu.
Bayanglah macam mana rupa. Gigi ada, taring pun ada, tapi taring tu laksana seperti mana tanduk lembu dah. Waktu menyoal ni, hidung, mulut, telinga, setiap lubang di kawasan muka ni sentiasa keluarkan api. Kalau pergi kat pakar tu, tempat Petronas tu, ke atas dia menara tu, dia keluar gitulah, dia keluar api. Kita 145. Jadi begitu bentuk muka dan nakir yang akan mari menyoal. Lalu dia datang waktu mana? Nabi pun sebut fayu kaidanihi ba'da i'adati ruhihi fi jasadihi. Kedua ini akan datang kepada si mati setelah dikembalikan ruhnya ke dalam jasad seseorang tu. Mari-mari dia akan tanya apa, sambung kuliah akan datang. Tapi biasanya soalan-soalan muka nakir ni bocor lama dah, tapi ramai tak dijawab juga, kerana amalan pada setiap orang. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang diberi hujah oleh Allah Ta'ala dan beri hidayah oleh Allah untuk menjawab segala yang dilontarkan soalan oleh muka dan nakir, dan akan mendapat nikmat dalam kubur kita sebagai taman syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Tentang hadis ini kita akan sambung baliklah pada kuliah akan datang. Sekadar tu, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.